akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hafaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum dan Subhanallah. Terima kasih kepada anda sebab masih lagi setia bersama-sama kami untuk kita berkongsi ilmu yang bermanfaat pada pagi ini. Terima kasih juga buat sahabat saya Farah kerana telah menjalankan tugas dengan begitu baik sekali. Subhanallah. Baiklah, kita akan teruskan perkongsian kita pada pagi ini insya-Allah mengenai sesuatu yang saya kira sangat-sangat penting. Sebab apabila kita ni diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta, pasti di akhirat besok Allah akan tanya bagaimanakah kita mengurus harta kita. Dan subhanallah, kalau terlihat kepada sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para sahabat kan, mereka ini meletakkan harta mereka itu sebagai jihad untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak belajar daripada mereka bagaimanakah mereka ini begitu berbesar hati untuk kadang-kadang menjihadkan seluruh harta mereka untuk jalan dakwah. Subhanallah. Dan untuk bercerita lebih lanjut tentang itu, kita bersama-sama dengan Ustaz Iqbal Zain selaku Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Nampaknya hari ini Ustaz jihad masa dan juga tenaga kita di sini hari ini, insya-Allah. Baiklah, Ustaz bercerita tentang jihad harta ni demi pembangunan Islam. Kita nak lihat bagaimana sirah para sahabat kan, mereka ini begitu berbesar hati macam tak kisah langsunglah tentang urusan dunia ni apabila melibatkan soal harta dan juga bagaimana harta ini boleh membantu untuk pembangunan Islam. Mungkin Ustaz boleh bagi mukadimah terlebih dahulu. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih banyak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan diberkati Allah SWT sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan rahmat, kasih sayang dan kecintaan yang khusus kepada kita pada penghulu kepada segala hari ini, dan kita perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meraih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad adalah amalan ibadah yang agung, yang besar di dalam Islam. Akan tetapi ada sedikit kesalahfahaman daripada kalangan segelintir masyarakat yang memahami makna jihad dengan makna yang sempit, dengan makna yang tersilap, iaitu mereka menyangka bahawa apabila disebut jihad sahaja, ia hanya membabitkan peperangan ataupun pertumpahan darah, mengangkat senjata, itu baru dipanggil jihad. Tidak. Sebenarnya dalam sebuah riwayat menyebutkan jihad berperang di pertempuran, di medan peperangan, itu hanyalah satu komponen yang dipanggil sebagai jihad kecil. Dia hanya sesuatu yang kecil daripada komponen jihad yang besar. Maka sebab itu dalam sebuah riwayat menyebutkan bahawa suatu ketika para sahabat pulang daripada medan peperangan, pulang ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kita kembali daripada jihad kecil kepada jihad yang besar. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kita kembali ke kampung halaman, berjumpa dengan keluarga, balik rumah sendiri, itu adalah jihad besar, sedangkan kita berhempas pulas, bertumpah darah di medan peperangan, ini dipanggil jihad kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iaitu jihadun nafs. Kerana kita pulang ke rumah, jihad melawan hawa nafsu kita, jihad melawan syahwat kita, jihad melawan ego kita, itu adalah jihad yang besar di sisi Allah SWT. Maka ulama mendefinisikan jihad adalah sebagai segala upaya dan usaha serta ikhtiar yang dilakukan oleh seorang manusia demi untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan paling penting sekali dan signifikan adalah menegakkan kalimah Allah yang pertama pada diri kita. Kerana itu dipanggil sebagai jihad akbar, jihad yang besar, jihad yang agung, iaitu untuk membina kesempurnaan agama pada diri kita. Kemudian jihad itu diluaskan kepada membina dan menegakkan agama pada orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita dan seluruh masyarakat secara umumnya. Dan sebahagian besar daripada jihad ini selain daripada mengorbankan nyawa, maka ada disebut sebagai jihad harta. Jihad harta, kerana itu kalau diperhatikan dalam Al-Quran, Allah sentiasa gandingkan jihad mengorbankan nyawa dan mengorbankan harta. Bukan bermakna Allah Ta'ala perlu kepada harta kita. Kadang-kadang ada orang yang salah faham. Katakan kalau Allah nak bantu agama dia, Allah boleh menaikkan agama dia. Allah tak perlukan harta kita. Allah tak perlukan duit, ekonomi, wang ringgit, kewangan. Ya, betul. Allah tak perlukan semua itu. Seperti mana Allah tak perlu ibadah kita, Allah tak perlu syukur kita kepadanya, Allah tak perlu kita punya pengorbanan. Tapi segalanya itu Allah fardukan kepada kita, suruh kepada kita untuk kembali manfaatnya kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum li anfusikum. Apabila kamu melakukan kebaikan, kebaikan itu bukan untuk Allah, tapi kebaikan itu adalah untuk diri kamu sendiri. Maka apabila Allah suruh kita infakkan harta, berjihad dengan harta kita untuk menegakkan agama Allah SWT di atas muka bumi ini, maka kebaikan dan manfaatnya adalah untuk kita, kerana kita pindahkan wang kita, harta kita daripada menjadi sesuatu yang sementara untuk ditinggalkan di dunia ini dan menjadi milik orang lain, untuk dipindah pada satu akaun yang ianya menjadi harta kita yang hakiki, harta kita yang sebenar, untuk pindahkan akaun kita untuk kita gunakan secara infinity dan kekal abadi. Dan sudah tentu jihad dengan harta menegakkan agama Allah, menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, ini membawa kebaikan pada diri kita, bukan untuk bawa manfaat kepada Allah, tapi manfaat untuk diri kita. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Masya Allah. Satu mukadimah dan juga penjelasan yang cukup baik mengenai salah faham tentang jihad dan juga apa sebenarnya jihad dalam arti kata yang sebenar. Subhanallah. Baik, Ustaz, kalau begitu kita nak beri ruang dan juga peluang pada mereka yang menonton kita pada pagi ini untuk mereka berjihadkan harta mereka. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sebenarnya bagaimanakah mereka ini boleh membantu pembangunan Islam melalui pertubuhan mihrab, insya-Allah. Masya Allah, bersempena hari Jumaat penghulu kepada segala hari ini adalah suatu peluang untuk kita membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran yang keras bagi orang-orang yang tidak langsung ingin melibatkan dirinya dalam hal-hal menegakkan agama Allah SWT yang dipanggil sebagai jihad ini. Kerana itu dalam sebuah hadis direkodkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berjuang berjihad di jalan Allah ataupun dia tidak membantu pejuang berjihad di jalan Allah untuk dia berjihad, ataupun dia tidak membantu orang ahli keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berjihad, maka tunggulah musibah akan datang kepadanya sebelum kematian dia tiba ataupun sebelum hari kiamat tiba. Dia akan ditimpa oleh musibah yang akan dipercepatkan, disegerakan oleh Allah SWT di atas dunia ini. Kerana itu dalam sebuah ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Taubah, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Taala telah membeli nyawa dan harta orang-orang mukmin dan Allah gantikan dengan balasan syurga. Jadi salah satu yang saya ingin kongsikan pada hari ini adalah kempen membangun aset-aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab, yang mana di dalam pungutan dana yang kami lakukan daripada masyarakat untuk membantu masjid-masjid yang berada di dalam Malaysia ini. Dan antara yang berada dalam projek dan radar kami adalah pembinaan Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam, Kajang, yang pada ketika ini ianya berada dalam keadaan yang krusial kerana sejak daripada 2016 pembinaannya, kemudian Covid melanda dan pembinaannya menjadi semakin perlahan, dan kita berharap kita dapat membantu masjid ini kerana para penduduk Qaryah dan juga AJK Masjid sangat-sangat berharap untuk dapat gunakan masjid ini untuk sembahyang tarawih yang akan datang ini. Akan tapi kita perlukan daripada bantuan dan pungutan daripada sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu agama Allah. Ini adalah jihad harta. Jihad adalah sesuatu untuk menegakkan agama Allah. Maka apabila kita bantu masjid didirikan, maka di situ akan menjadi kesatuan ummah. Di situ menjadi nadi kekuatan ummah. Di situ sembahyang berjemaah dan majlis ilmu, maka ilmu bercambah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil bahagian dalam pembinaan
masjid, walaupun bahagian saham yang diambil itu hanya seperti saiznya seperti sarang burung, nescaya Allah SWT membina mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh pemurah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala ialah pemilik segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa taala beli harta kita dalam surah Taubah. Allah tak perlu beli kerana semuanya milik dia. Tapi Allah nak bagi tahu tentang betapa agungnya infak di jalan Allah, jihad dengan harta. Allah kata, aku beli harta orang-orang mukmin. Allah beli sesuatu yang memang milik dia. Kemudian sudah dibeli, kemudian Allah kata, aku bagi harganya. Balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang-orang mukmin untuk merebut peluang yang keemasan ini, kalau orang-orang musuh-musuh Islam, mereka sanggup menginfakkan ataupun membelanjakan harta yang besar untuk menjatuhkan Islam, untuk merosakkan Islam, maka di sini ada peranan kita orang-orang Islam untuk bangkit dengan harta yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah mulakan surah Al-Baqarah dengan memuji orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah lalu mereka infakkan harta. Allah kedepankan dulu, kami bagi rezeki, untuk bagi tahu harta yang kita dapat bukan kerana kehebatan kita, bukan kerana kebagusan kita, tapi kerana Allah bagi kepada kita, Allah kurniakan kepada kita, Allah rezekikan kepada kita. Maka apa yang Allah rezekikan itu adalah untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk membantu agama Allah, untuk membantu jalan manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Moga-moga Allah berkati setiap daripada ringgit yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya percaya mereka menyaksikan ini bukan satu kebetulan. Memang Allah telah takdirkan kepada anda untuk merebut peluang ini, membantu pembangunan Islam dalam menjihadkan harta kalian, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Iqbal Zain di atas perkongsian yang begitu Masya Allah pada hari ini tentang jihad harta. Subhanallah. Kita nak berhenti lihat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar